Selamat pagi semua. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Ada kawan awak yang baru masuk ke? Okey, sekarang ni kita nak tengok tajuk yang dalam tajuk daya juga. Kita akan belajar tajuk baru iaitu tekanan. Perkataan tekanan adalah satu kuantiti fizik yang merupakan daya per luas permukaan. Okay, bila kita sebut tekanan, bukan tekanan macam kita duk rasa macam stres lah, cikgu bagi kerja sekolah banyak, apa semua tu. Okay, setakat sekarang ni boleh nampak yang cikgu tunjuk tekanan sama dengan daya per luas permukaan. Boleh Okay. Daya bahagi luas permukaan. Apa dia daya? Daya kita dah belajar pada pelajaran lepas. Daya ni ialah satu tarikan atau tolakan. Di mana unit dia ialah Newton. Unitnya ialah Newton. Manakala untuk bahagi dengan luas pula unit dia adalah M kuasa 2. So untuk dia punya formula, kita boleh guna tekanan kalau dalam bahasa Inggeris lah. P sama dengan F bahagi A. F tu ialah force. Okay, force. Bahagi dengan A ialah area. So bahasa Melayu apa dia force? Force ialah daya, A ialah area, luas permukaan. Jadi luas unit dia ialah M kuasa 2. Luas unitnya ialah M kuasa 2. Okay, jadi unit SI sepatutnya kalau awak nak tulis unit dia daripada formula ni, force tu unit dia ialah Newton bahagi dengan M kuasa 2, kita boleh tulis unit dia N M negatif 2. Atau nama special dia ialah Pascal. Bukan Pascal yang filem tu ni Pascal Sign. PASCAL ataupun singkatan dia ialah PA tapi sebutan dia Pascal, bukan sebut dia Pa. Sebut dia Pascal. So satu PA ni kita sebut dia 1 Pascal adalah bersamaan dengan 1 Newton per meter persegi. 1 Newton per meter persegi. Okay, apakah daya? Okay, yang dimaksudkan dengan F tu ialah, selamat datang kepada yang baru masuk. Daya yang bertindak ke atas suatu luas permukaan yang lebih kecil akan menghasilkan satu tekanan yang lebih besar. Macam mana kita nak tahu tekanan tu makin besar atau makin kecil? Cuba kita tengok Katalah ni ialah Allah. Bukan tak. Ni paku. Apa yang cikgu sengit-sengit macam ni? Sekejap Ini thumbtack Ini thumbtack. Atas dia permukaan dia besar macam tu. Okey, awak nak cucuk thumbtack bagi masuk dalam permukaan yang lembut, awak kena tekan bahagian atas ni. So tangan kita taklah sakit dan thumbtack akan masuk ke dalam sebab bahagian bawah ni tajam. Okey. So kawasan tekanan tinggi adalah di kawasan yang permukaan dia kecil. Permukaan yang kecil kawasan ni halus, tajam lah. Kawasan atas yang tumpul ataupun permukaan besi yang bulat yang kita nak tekan thumbtack kita tu, kawasan tu tekanannya rendah. Sebab itulah kalau kita letak tangan kita tak luka. Cuba kita letak thumbtack kita terbalik. Thumbtack duduk macam tu. Lepas tu bagi dia punya tajam tu duduk atas. Berani tak kita nak tekan jari kita kat sini? Tak berani kan? Sebab apa? Sebab nanti tangan kita boleh luka. Sekejap kawan awak baru masuk. Selamat datang Dahlia. Okay, memandangkan cikgu kata tadi kawasan yang tekanan tinggi adalah kawasan yang luas permukaan dia kecil. Maksudnya kalau kita nak bagi luas, kalau kita nak bagi tekanan dia jadi tinggi, kita kena guna benda yang tajam lah. Contohnya awak guna pisau. Kita potong ikut luas permukaan yang tajam bahagian depan. Sebab tu bila kita potong lebih mudah sebab tekanan dia tinggi. Tapi kalau kita terbalikkan pisau, kita guna bahagian yang tumpul tu untuk potong kita punya bawang. Nanti bawang kita tak akan terpotong, tangan kita yang tekan tu yang akan luka. Okay.
Daya pula, kalau kita gunakan daya yang besar, dia akan hasilkan tekanan yang besar, dan kalau kita guna daya yang kecil, kita akan dapat tekanan yang kecil. Jadi tekanan ditakrifkan sebagai daya per unit luas permukaan pada arah daya yang berserenjang dengan luas permukaan. Jadi formula asas dia, tekanan sama dengan daya bahagi luas. Okey, macam tu. Kita nak tengok apakah aplikasi tekanan dalam kehidupan harian kita. Cuba tengok, ni apa ni, gambar apa ni? Ni gambar apa? Cangkul. Kapak. Kapak. Okey, apa kegunaan kapak? Memotong kayu. Kita nak potong kayu. Kita akan potong kayu guna bahagian yang tajam kat ujung ni. Bahagian ni sangat-sangat tajam dan dia akan memudahkan kita potong kayu. Kenapa dia punya keadaan yang tajam ni memudahkan kita potong kayu? Sebab kawasan yang tajam ni mempunyai tekanan yang tajam tadi luas permukaan kecil kan? Salah. Kecil. Kalau luas permukaan dia rendah, kalau luas permukaan rendah maksudnya kecil je, kawasan tu kecil, halus. Maknanya tekanan dia tinggi. Tekanan dia tinggi, maka senang awak nak potong. Bahagian atas ni luas permukaan dia besar. Jadi dia tebal. Bila dia tebal, tekanan dia rendah. Awak potong kayu tak boleh nak putus. Kasut. Ini kasut orang main bola. Kenapa dia buat ada stud kat situ? Ada apa ni kita panggil? Ada paku-paku kecil tu kan? Kenapa kena ada macam tu? Kenapa tak pakai kasut sport biasa saja? Sebab orang yang duduk atas padang, Licin. dia nak pastikan tekanan tinggi. Maksudnya bila dia tendang bola kaki kanan, kaki kiri dia nak mencengkam betul-betul ke dalam padang. Barulah dia tak tergelincir jatuh. Okay, ini adalah tayar traktor. Ini kawasan tekanan tinggi. Tekanan tinggi. Okay, traktor pula. Traktor ni permukaan tayar dia sangat luas. Dan kita nampak bunga tayar dia sangat-sangat kasar. Nak compare dengan tayar kereta kita, bunga tayar kereta tidak sama dengan bunga bagi tayar lori. Sebab apa? Sebab lori ni dia lalu dekat permukaan yang macam-macam, becak. Mungkin dia akan lalu kat kawasan yang mungkin orang kata apa? Berlekuk-lekuk. Okay, kawasan yang berpasir, mungkin takut tayar lori tersebut tenggelam. Jadi, bila luas tekanan jadi rendah. Ingat, kalau nipis ataupun luas permukaan kecil, tekanan jadi tinggi. Tayar, tekanan jadi rendah. Bila tekanan rendah, dia tak boleh tenggelam. Okey, ni kasut orang main ais. Okey, orang main ais, kasut dia tajam lah kat bahagian bawah ni sebab dia nak hasilkan halaju tinggi. Tekanan tinggi, halaju akan tinggi. Okey, siapa nak baca? Saya. Okey, Kuhan baca. Kuhan kan? Devendran. Oh, Devendran. Sorry, Devendran. Sebab nama tak naik. Cikgu tengah buka cikgu punya PowerPoint. Nama awak cikgu tak nampak. Sorry lah. Okey, baca Devendran. Kepingan logam pada kasut peluncur nipis. Mata kapal nipis. Traktor mempunyai tayar yang besar dan lebar. Paku pada tapak kasut bola sepak. Okey, terima kasih Devendran. Kalau nipis tadi maksudnya A dia kecil. Apa dia A? A adalah luas permukaan. Luas permukaan kecil akan memberikan tekanan yang tinggi. Okey, P tu ialah tekanan, A ialah luas permukaan. Mata kapak nipis, maksudnya A dia kecil. Kalau A kecil maka P tinggi. Apa dia P? P ialah tekanan. Tekanan yang tak hasil tinggi jika A kecil. Traktor pula tayar dia lebar. Bila tayar dia lebar maksudnya A dia besar. Luas permukaan besar, P dia akan jadi rendah. Dia sentiasa terbalik. A dengan P sentiasa berkadar songsang. Okey. Kalau A besar, P jadi kecil.
Kalau A kecil, P jadi besar. Okey, paku pada tapak kasut bola. Paku pada tapak kasut bola tadi tu dia kecil dia tekanan dia tinggi. Okey, itu untuk tekanan biasa. Sekarang kita nak masuk bahagian tekanan gas. Macam mana kita nak tahu yang sesuatu objek tu mempunyai tekanan kita boleh perhatikan tekanan gas ni dalam satu bekas yang tertutup. So bekas yang tertutup ni kita senang nak ambil contoh ialah belon lah. So belon bila kita isi udara, dia akan mengembang. Pasal apa dia boleh mengembang? Sebab ada molekul-molekul udara daripada mulut kita tadi, gas karbon dioksida kita apa semua tu, dia akan jadi banyak. Okey, dia duduk ramai-ramai dalam tu, ada banyak molekul. So bila dia banyak, dia akan menolak dinding belon. Okey. Maka belon yang kempes tadi tu akan meningkat isi padu dia. Isi padu bertambah lah. Bila belon mengembang, maksudnya isi padu bertambah. Kenapa isi padu boleh bertambah? Sebab belon ni dia elastik. Dia boleh ikut banyak mana kita tambah udara, banyak tu dia akan kembang. Tapi kalau macam botol air kita, kalau kita guna bekas yang keras, kita tambah udara macam mana pun dia tak boleh mengembang. Okey, dia tak boleh mengembang. Yang boleh mengembang ni kalau benda yang elastik. Lepas kita buang udara dalam tu, awak dah hembus-hembus, lepas tu awak lepaskan. Apa yang terjadi ialah udara yang dalam tadi tu kan banyak duk berempit-rempit kan. Semua akan keluar dengan laju tinggi. Okay, dia akan keluar dengan laju tinggi. Jadi apa yang berlaku adalah belon akan mengempis. Ini ialah contoh molekul yang berada dalam satu bekas yang tertutup dan tak boleh mengembang. Ya, ada soalan ke tanya cikgu? Ada soalan ke? Tak ada. Tak ada. Okey lah. Boleh cikgu teruskan? Boleh. Okey. Ini adalah satu bekas yang tertutup. Kita bayangkan yang warna merah ni ialah molekul udara. Okey, molekul udara. Tak kira lah gas karbon dioksida ke oksigen ke apa ke. Kita bayangkan molekul udara ni sentiasa bergerak secara rawak. Maksud bergerak secara rawak ialah dia boleh bergerak sesuka hati dia. Okey. Dan selalunya dia bergerak lurus sehinggalah dia terlanggar dengan kawan dia ataupun dia terlanggar dengan dinding, dia akan berubah arah. Okey. Selagi dia tak terlanggar dengan dinding ataupun dia tidak terlanggar dengan kawan dia, dia akan bergerak lurus, pum, terlanggar dinding, ubah arah. Jalan lagi, terlanggar dengan kawan dia pula, ubah arah. So bila yang dia boleh bergerak laju ataupun dia boleh bergerak perlahan, bergantung kepada suhu dalam bekas tersebut. Rupanya kalau kita tambah api kat bawah ni, bayangkan obor lilin api, lepas tu api ni akan panaskan molekul udara. Molekul udara akan bergerak lebih laju daripada biasa. So apa yang berlaku ialah bila dia bergerak makin laju, dia punya kemungkinan, kebarangkalian dia untuk berlanggar dengan kawan-kawan dia lebih tinggi. Hang langgar aku langgar hang langgar dinding, aku sakit, aku menjerit. Macam tu. So bila berlanggar-langgar macam tu, wujudlah satu tekanan yang kita panggil dia tekanan udara. So kat mana tekanan udara wujud? Tekanan udara ataupun tekanan gas. Cikgu guna tekanan gas dan tekanan udara ni untuk atmosfera. So tekanan ni akan wujud dalam satu bekas yang tertutup. So kita boleh guna satu teori, nama teori tersebut namanya adalah teori kinetik gas. Okey, Vanisha baca teori kinetik gas. Teori kinetik gas menyatakan bahawa molekul-molekul udara sentiasa bergerak bebas dan berlanggar pada dinding bekasnya. Kekerapan pelanggaran antara molekul-molekul udara pada dinding bekasnya akan menghasilkan daya menolak pada dinding bekas tersebut. Daya ini dikenali sebagai tekanan udara. Terima kasih.
Okey, so kat sini dia cerita pasal apa teori kinetik gas? Cerita dia adalah pasal molekul udara. Macam mana keadaan dia? Dia sentiasa bergerak bebas. Suka hati je nak bergerak ke mana-mana. Dan dia boleh berlanggar antara kawan-kawan dia. Okey? Mereka boleh berlanggar antara satu sama lain. Jadi bila dia dah boleh berlanggar, maka akan wujud kekerapan pelanggaran tersebut sehingga menghasilkan satu daya. Macam kita lah, kalau kita duduk terlanggar dengan kawan kita akan terlanggar dengan dinding. Lepas tu lama-lama kita tertolak tingkap pecah. So dalam kes gas, dia akan tolak dinding sehingga dinding bekas akan kembung. Tapi kalau bekas tu tak kembung, maka tekanan akan wujud. Okey, tekanan udara akan wujud. Jadi kalau kita buka bekas tu, mungkin dia akan tersebar dengan cepat lah udara dalam tu. Jadi ada beberapa faktor yang boleh mempengaruhi tekanan udara. Yang pertama ialah isi padu. Katakan kita ada bekas yang besar, kemudian kita kemekkan bekas tersebut, maka bekas tersebut akan meningkat dia punya tekanan. Yang kedua ialah suhu dia. Awak tingkatkan suhu dia, maka tekanan dia pun akan berubah. Okey, ini adalah contoh satu satu omboh. Omboh ni macam apa tu, kita guna picagari itulah. Awak bayangkan kalau picagari tu kita tutup depan dia, mulut depan tu kita tutup, kita ikat dia, kita tekan dia masuk dalam. Masa kita tengah nak tekan dia, masa dia duduk jauh tu senang lagi nak tekan lah. Tapi bila makin rapat, dia punya isi padu dia dah makin kecil, maka dia lagi susah untuk ditekan. Jadi macam mana kita nak tahu dia susah ke senang? Kita guna satu alat namanya tolak Borden. Tolak Borden ni kalau nilai dia kecil, maknanya tekanan dia rendah. So dalam kes sebelah kiri, tekanannya rendah. Pasal apa? Sebab nilai dia 2 kilopascal. 2 kilopascal. Nak banding dengan sebelah kanan, kita dapati nilainya adalah 9 kilopascal, maka kita katakan tekanannya tinggi. Senang cerita kalau kita pump bicycle. Kita pump, kita tekan, mula-mula senang, makin ke bawah makin susah. Pump lagi, lama-lama aku ketat kita nak pump. Betul tak? Bila makin susah kita nak tekan, maksudnya tekanan dah jadi tinggi di dalam tayar bicycle tersebut. Jadi tak perlulah kita duk tekan-tekan lagi. Sebab apa? Sekejap lagi Tata meletup tayar bicycle tu. Baru kayu sikit lagi meletup. Sebab apa? Sebab apa saya kata macam tu? Sebab rupanya nanti bila kita kayuh bicycle, awak kayuh bicycle, tayar bicycle dengan tar akan bergeser. So bila dia bergeser, dia akan meningkatkan suhu dalam tayar tersebut. So bila suhu meningkat, sekali lagi tekanan akan meningkat. Tu yang bahaya tu, takut sekejap lagi bicycle kita yang kita isi udara yang banyak sangat tu akan meletup. Okay. So untuk isi padu, Zahra baca Zahra. Isi padu. Apabila bekas tertutup dimampatkan, isi padu ruang di dalam bekas dikurangkan. Hal ini menyebabkan zarah-zarah udara berlanggar lebih kerap dengan dinding bekas dan tekanan udara di dalam bekas meningkat. Okey, terima kasih. Dia kata kalau kita letak bekas tu makin kecil, ni macam yang ni lah. Isi padu dia kecil kan, tinggal sikit ni je kawasan udara dia. Nak compare dengan had asal tu, banyak. Jadi yang ni isi padu kecil. Bila isi padu kecil, cuba tengok. Molekul udara tu dia duduk makin rapat antara satu sama lain. Bila dia makin rapat, maka dia akan berlanggar dengan lebih kerap lah. Macam kita contohnya. Awak satu rumah 8 orang. Adik-beradik awak 6, mak ayah ni 8 lah. Duduk rumah banglo 4 tingkat. Mestilah jarang terjumpa, jarang terlanggar. Jarang beratus bau, jarang nak bergaduh. Tapi kalau duduk dalam satu rumah yang sebesar toilet, 8 orang duduk dalam toilet tu. Ataupun store lah kita kata, 8 orang duduk dalam store tu. Saat aku terlanggar hang, saat aku terlanggar dinding, saat lagi kawan ni melunjuk, kenal kawan ni, bergaduh mai. Jadi maknanya, semakin kecil isi padu bekas, maka semakin tinggilah tekanan yang terhasil. Okey?
Sekarang kita nak tengok faktor suhu pula dalam meningkatkan tekanan. Cuba bayangkan kita duduk dalam satu rumah. Okay, rumah kita rumah sederhana lah, rumah teres. Duduk 8 orang. Okay. Duduk diam-diam, semua orang tengok TV, buka aircon, semua orang gembira je. Tiba-tiba aircon rosak. Dah lah aircon rosak. Ada pula api pula daripada bawah rumah pula. Rasa-rasa orang dalam rumah tu masih boleh duduk tenang ke? Tak boleh. Sebab apa? Sebab dah mula bergerak sana, bergerak sini. Jadi macam dengan orang kata apa, kita masak ayak lah. Kita masak ayak, kita tengok ayak tu sekali dia melompat-lompat. Sama juga dengan dalam bekas. Molekul gas akan sentiasa melompat-lompat. Cumanya kita tak nampak saja. Okey, bila suhu dia bertambah, molekul dia yang melompat-lompat yang bertambah tenaga kinetik dia akan menyebabkan pelanggaran sesama sendiri akan bertambah, pelanggaran dengan dinding akan bertambah. Maknanya frekuensi pelanggaran yang bertambah akan menyebabkan daya bertambah. Kita tahu semakin tinggi daya, semakin tinggi tekanan. Tengok balik formula mula-mula tadi kita belajar. Tekanan sama dengan apa formula dah? Tekanan sama dengan daya bahagi luas. Tekanan bertambah kalau daya bertambah. Tapi tekanan akan berkurang kalau luas bertambah. Dia tertukar tau. Sekali lagi cik ulang. Kalau kita tengok ke formula, tekanan dengan daya dua-dua kat atas kan. Jadi tekanan dengan daya dia berkadar langsung. Tekanan bertambah sebab daya bertambah. Tekanan berkurang kalau luas bertambah. Cerita dia macam tu. Jadi cerita kita lah ni, kalau dah suhu bertambah, nanti daya pun akan bertambah. Sebab apa? Sebab zarah-zarah udara bergerak dengan lebih cepat. Okey, nak suruh siapa baca entah? Danisha Sri. Danisha. Okey, suhu. Cikgu, Okey. apabila suhu udara di dalam bekas tertutup bertambah, zarah-zarah udara bergerak dengan lebih cepat. Hal ini menyebabkan zarah-zarah udara melanggar dinding bekas dengan lebih kerap dengan daya yang lebih kuat. Oleh itu, tekanan udara di dalam bekas meningkat. Terima kasih. Cuba kita perhatikan Rajah 8.38. Kita boleh tengok kat sini. Semasa suhu rendah tu mungkin dalam 20 darjah Celsius. Kita tengok pergerakan dia pun perlahan, bergerak macam biasa ke kanan, ke kiri macam tu. Tapi kalau suhu dah bertambah, katakan 45 darjah Celsius dah makin panas, pergerakan dia pun macam dengan kena baling. Jauh sangat. Jadi dia punya halaju semakin bertambah. So bila halaju dia bertambah, ini akan meningkatkan daya dan seterusnya tekanan udara juga akan bertambah. Okey, sekarang kita nak masuk tekanan yang ketiga. Mula tekanan yang biasa. Mula tekanan yang melibatkan kasut tinggi, melibatkan thumbtack. Yang kedua pula dalam satu bekas tertutup. Kita panggil dia tekanan udara ataupun tekanan gas. Yang ketiga kita nak belajar adalah tekanan atmosfera. Perasan tak dekat keliling kita ni ada udara. Kita tahu kata udara, tapi sedarkah awak udara kat keliling kita ni dia ada berat dia? Nak tahu betul ke dia ada berat? Awak try ambil 2 biji balon. Okay. 2 biji balon. Yang sama berat lah, sama saiz. Kita beli balon biru, yang macam dengan birthday tu. Satu balon awak hembus besar-besar. Okay. Kemudian 2 balon tadi tu kita gantung pada satu kayu. Kita gantung pada satu kayu. Sebelah sini balon yang besar tu. Satu lagi balon yang kita tak hembus. So dia lembek lah. Okey, gantung kat tengah-tengah dia. So awak akan perhatikan sebelah yang ada udara tadi dia akan berat macam tu. Dia akan berat sebelah. Jadi yang sebelah yang tak ada udara duduk atas, yang ni duduk bawah. Ini menunjukkan yang ada udara menyebabkan balon jadi berat. Jadi percaya tak dekat keliling kita ada udara yang memberikan berat kepada kita. Jadi kalau awak tidur, awak rasa macam ada benda tekan kat atas awak.
Dia taklah macam tekan orang tekan tu, tapi tekanan tu adalah tekanan yang disebabkan oleh udara. Okey. Tekanan atmosfera ni dia bergantung kepada tempat mana kita duduk. Awak duduk atas bukit, tekanan atmosfera kurang. Sebab apa? Sebab atas bukit yang tak ada pokok macam dengan Gunung Kinabalu tu, atau Gunung Kinabalu, Gunung Everest. Di atas sana, isi padu udara sikit. Ketempatan udara sikit. Bila ketempatan udara sikit, maka tekanan atmosfera dia pun sikit. Ini sebenarnya bahaya sebab menyukarkan kita untuk bernafas. Semakin rendah dia punya ketempatan udara, semakin sukarlah untuk awak bernafas. Sebab itulah bila orang yang mendaki Gunung Kinabalu ataupun Gunung Everest ataupun gunung-gunung yang tinggi, mereka perlu membawa tangki oksigen mereka sendiri untuk membantu mereka untuk bernafas dengan lebih mudah. Ada oksigen di atas sana tapi dia punya ketepatan oksigen tu sangat rendah. Nak compare dengan kandungan oksigen yang ada dalam paru-paru kita, hampir sama. So bila hampir sama, dia tak boleh masuk dalam badan kita. Dia tak boleh nak disedut. Sukar untuk disedut. Jadi kalau kita guna tangki oksigen, ketepatan oksigen yang tinggi dalam tangki akan bantu untuk kita menyedut oksigen dengan baik. Kita nak tengok satu contoh nah. Kita nak suruh siapa baca ni. Kuhan, baca Kuhan tekanan atmosfera. Apabila air di dalam sebuah kotak minuman disedut keluar, kotak itu akan kemik. Apabila air di dalam kotak minuman disedut keluar, ruang di dalam kotak itu menjadi separa vakum dan tekanan udara di dalamnya berkurang. Maka tekanan udara yang lebih tinggi di luar akan menekan permukaan kotak dan menyebabkan kemik. Udara di luar kotak ini disebut tekanan atmosfera. Tekanan atmosfera ialah tekanan yang dikenakan oleh atmosfera ke atas permukaan bumi dan semua jasad di bumi. Thank you Kuhan. Okay. Ini kotak. Kotak ayak. Dalam dia ada ayak lah. Okay. Bila kita minum, ayak ni dah habis. So dalam ni akan jadi kawasan kosong. Kawasan yang ada, kita panggil dia separa vacuum. Okay, ni kosong. Udara tak boleh masuk lagi sebab awak tak hembus udara dalam tu, awak hanya sedut saja. Bila kita sedut, kita tak hembus apa-apa, maksudnya dalam tu kosong. Maksud kosong adalah tak ada udara. Kalau kita tak nampak apa-apa, tak semestinya tak ada udara. Ada udara. Macam dalam tin, kita tutup tin, dah ada udara dalam tu, cuma tak ada wak ayak saja. Jadi kalau kosong, maksudnya dia kita boleh sebut sebagai separa vacuum. Maksudnya udara tak ada, gas tak ada. Kalau ada pun sikit-sikit saja. Okey, tu kita panggil separa vacuum. Jadi bila ada separa vacuum ataupun kosong, udara pun tak ada tu, dekat luar yang ada udara ni akan sentiasa tolak kotak tersebut masuk ke dalam. Ini menyebabkan kotak tersebut kemik. Okey, kemik. Pasal apa dia boleh tolak? Sebab dekat luar ada tekanan udara yang kita panggil dia tekanan atmosfera. Jadi macam mana nak bagi kotak tadi tak kemik? Kita lepaskan mulut kita daripada straw. Nanti bila udara masuk dalam straw, dia akan pi balik ke dalam kotak. Maka nanti kotak yang kemik tu akan kembali menjadi bentuk asal dia. Okey. Boleh tak? Nampak tak? Faham tak apa yang cikgu cerita ni? Faham. Faham lah? Okey, kalau tak faham nanti tengok balik video ni, dengar balik apa yang cikgu cerita. Okey, jom kita tengok aplikasi konsep tekanan udara dalam kehidupan harian kita. Okey, yang pertama ialah pam sedut, yang kedua hemisfera Medberg. Hemisfera Medberg tu ni lah. Dua pelocok yang kita duk tekan sinki tu. Kalau kita gabung dua-dua tu, dia akan jadi sangat kuat lah. Dia boleh jadi tak jatuh lah ni. Sebab dalam dia tekanan udara dia rendah. Jadi tekanan atmosfera akan sentiasa tekan dia ni. Masuk ke dalam. So dia pun ni sangat kuat. Dia melekat elok. Sebenarnya dia tu mangkuk lah. Mangkuk pertama, mangkuk kedua. Dia gabung.
Yang ketiga adalah penyedut minuman, straw, sifon untuk keluarkan air pada akuarium. Picagari nak masukkan ubatan dalam badan kita kan, guna picagari, hujung dia ada jarum. Pembersih vacuum, kita nak sedut, habuk-habuk. Semua tu kita kena pastikan adanya ruang ataupun kawasan separa vacuum. Jom kita tengok pump sedut dulu. Pump sedut ni pelocok yang kita guna untuk nak sedut kotoran yang tersangkut dalam sinki ataupun dekat lubang toilet. So apa yang kita buat adalah mula-mula sekali pump sedut tu akan ditolak sekuat hati. Kita akan tolak dia. So masa kita tolak dia ke bawah, udara ni akan tertolak sekali ke bawah ni. Jadi kawasan ni akan jadi kawasan kosong. Cikgu catat tadi kosong tu maksudnya separa vacuum lah. Jadi tekanan dalam tu akan jadi rendah. Awak akan susah nak tarik dia balik. Sebab apa? Sebab ada tekanan atmosfera tengah tekan ni. Jadi masa kita nak tarik balik naik ke atas pelocok tu, apa yang berlaku ialah kawasan yang tekanan rendah tadi akan diisi dengan air-air dan kotoran-kotoran yang tersumbat di dalam paip tadi. Jadi bila kotoran tadi akan terangkat ke tempat kosong dalam pelocok tadi, awak kutip-kutip dia, rambut ke, tulang ke, makanan masuk ke apa, ambil kutip-kutip buang dalam sampah dan kita dapati air boleh mengalir kembali seperti biasa. Siapa tak baca lagi ni? Siapa tak kenal lagi? Tolong baca. Diam je. Saya cikgu. Saya tu siapa tak tahu? Siapa tu? Tadi siapa? Okey, baca pump sedut. Apabila pam ditekan pada iskinki, udara di dalamnya akan dipaksa keluar, lalu membentuk keadaan yang bertekanan rendah. Tekanan yang tinggi di dalam salur paip menolak kotoran yang tersumbat apabila pam sedut ditarik ke atas. Bagus. Siapa ni? Nama apa? Saya cikgu Pavin. Pavin Sorry sebab cikgu tak nampak nama tau. Cikgu tengah buka PowerPoint, tak nampak awak punya tu. Okay, thank you Pavin. Dia sebut tadi bila kita tekan, maka kawasan dalam ni, kawasan yang cikgu tanda merah ni adalah kawasan tekanan rendah. Kenapa jadi kawasan tekanan rendah? Sebab udara yang asalnya, kan pump kita kan bulat macam tu. Bila kita tekan ke bawah, semua udara tu akan terpaksa masuk ke dalam sumbatan tu. Jadi kawasan yang jadi tekanan rendah tu akan diisi bila kita tarik ke atas, dia akan diisi dengan benda-benda yang tersumbat tadi. Jadi ini akan memudahkan untuk kita nak baiki balik keadaan sinki kita lah. Kalau bocor tak boleh lah. Ini cerita dia pasal pump untuk sinki yang tersumbat. Okey, Hemisphere Medberg ni, yang ni yang cikgu tunjuk gambar mula-mula tu. Ni, tak bulat ni. Dia sebenarnya macam dua pelocok. Okey, dua pelocok. Hemisphere Medberg. Okey. Hemisphere Medberg ni adalah dua pelocok yang kita gabung dan kita keluarkan semua udara dalam dia. Jadi apa yang berlaku adalah tekanan atmosfera yang kuat daripada luar akan sentiasa menolak dia. Jadi kedua-dua mangkuk tu akan sentiasa terlekat. Akan sentiasa terlekat. Sebab dalam tu tekanan dia sentiasa rendah. Siapa lagi yang tak baca? Sarah ada tak? Sarah Dilia? Ya, Eka. Okey, Sarah baca. Hemisfera Magdeburg. Apabila udara di dalam hemisfera dipam keluar supaya ruang dalam hemisfera menjadi vakum, tekanan di dalam hemisfera menjadi sifar. Kedua-dua hemisfera tidak dapat dipisahkan kerana tekanan atmosfera
di luar mengenakan daya yang besar ke atas hemisfera. Okay, hemisfera tu maksudnya separuh mangkuk lah. Ni mangkuk pertama, ni mangkuk kedua. So hemisfera tu satu mangkuk tu lah, bila kita gabung dapat bulatan lah. Thank you Sarah. Okay, next kita nak tengok untuk penyedut minuman. Untuk penyedut minuman, bagaimana yang air ni boleh masuk. Kalau kita bocorkan kita punya penyedut minuman kat sini, air tak boleh masuk. Katakan awak ambil gunting, awak gunting kat sini. Okay, apa yang berlaku adalah nanti udara akan masuk dan tekan. Jadi awak sedut tak boleh dah. Sebab tu kalau kita guna straw kita tak ada bocor macam tu lah, dan kita pastikan lubang yang satu lagi tu yang berlawanan dengan dekat mulut kita tu kita kena letakkan di dalam cecair. Barulah air boleh masuk dalam straw. Okey. Siapa lagi tak baca? Semua dah baca ke? Kita ulang balik lah, kita patah balik. Dani Syasri. Airin, cikgu. Apa? Airin? Airin masuk ah? Okey, Airin baca. Cikgu, sayakah? Ya awak. Apabila udara di dalam penyedut minuman disedut, ruang di dalam penyedut akan menghasilkan tekanan rendah. Tekanan udara yang tinggi di luar tekanan atmosfera akan menolak air masuk ke dalam penyedut minuman dan akhirnya ke mulut. Okay, thank you Airin. Okay, cerita dia macam ni. Masa mula-mula kita guna straw tu kosong tau. Dia kosong macam tu. Jadi mula-mula sekali awak kena ambil udara kat dalam ni, awak kena sedut dulu. Awak kena sedut dulu. Jadi orang yang guna straw besar, macam kita ambil straw boba tu kan, awak kena sedut dia banyak. Kena sedut banyak. Sebab apa? Sebab ada banyak udara dalam straw tu. Selagi kita tak buang udara yang dalam straw tu, maknanya cecair tak boleh nak masuk dan mengisi kawasan dalam straw untuk kita minum. Okay. So jadi awak kena buang dulu udara tu. Maksud buang adalah awak sedut lah, awak makan dalam udara tu lah. Jadi orang yang tak guna straw lagi bagus sebenarnya. Sebab bila kita guna straw, kita ambil udara masuk dalam perut kita. Udara masuk dalam perut kita tak elok lah. Kalau banyak sangat nanti kita kena kembung. Ada udara tak elok. Jadi kalau orang yang guna straw dengan orang yang minum direct lagi bagus. Jadi tekanan udara yang tinggi tadi tu, sebab dalam ni dah tak ada udara, kita dah minum, kita dah telan udara tadi. Kawasan dalam straw akan jadi kawasan tekanan rendah. Okay, tekanan kurang maksudnya tekanan rendah. Air akan mengisi kawasan tekanan rendah tadi dengan bantuan tekanan atmosfera daripada udara yang menolak air ke bawah. Okay. Yang ni adalah sifon. Siapa yang ada aquarium kat rumah, siapa yang pernah cuci air daripada aquarium, dia boleh gunakan sifon kalau dia tak mau ubah ikan di tempat lain. Tapi kalau awak nak alihkan ikan tu tak kat tempat lain dulu, kemudian awak buang semua air, okey lah. Tapi kalau banyak benda dalam aquarium kan, kita tak maulah nak ubah satu-satu kan. So kita boleh buang air tu sikit-sikit menggunakan sifon. So apa dia sifon? Sifon adalah satu tiub yang membantu kita mengalirkan air daripada kawasan tinggi yang altitude dia tinggi ke kawasan altitude rendah. Maksudnya kalau kita nak bagi air dekat aquarium ni keluar, kita kena letak kita punya pipe ni lagi rendah. Pipe ni lagi rendah. Okey? Dengan syarat tak ada udara lah dalam ni. Awak isi dulu air tu dengan pipe. Awak isi dulu pipe tu dengan air. Pegang kiri kanan dia, tak mau bagi air tu keluar. Kemudian kita lepaskan tangan kiri kita tu dalam air. Nanti tekanan atmosfera akan bantu masukkan air ke dalam tiub ni. So, bila air tu masuk dalam tiub, dia akan turun ke satu kawasan yang lebih rendah. Dia akan sentiasa masuk sampai satu tahap ada udara kat sini.
Maksudnya air tu dah turun sampai situ, nanti dia akan berhenti sendiri. So, bila udara masuk saja, air akan berhenti. Tak boleh mengalir dah. So, itu adalah sifon. Sifon. Okey. Devendran, baca Devendran. Okey, cikgu. Sifon. Hujung tube B diletak lebih rendah daripada hujung tube A supaya air mengalir keluar daripadanya. Air yang mematuhi tube akan mengalir keluar dan menyebabkan tekanan di dalam tube menjadi rendah. Tekanan atmosfera pula akan menolak air ke dalam tube, menyebabkan air mengalir keluar secara berterusan. Okey. Terima kasih. So last kali kita nak tengok picagari. So picagari ni selalunya kita guna untuk nak makan ubat lah. Macam adik awak nak makan ubat guna sudu takut tumpah. So kita sedut guna picagari. Sebelum nak guna picagari kita kena make sure dulu omboh kita ni ditolak ke bawah. Rapat betul-betul kat sini. Okay. Rapat betul-betul. So bila kita dah masukkan hujung omboh ke dalam cecair, barulah kita tarik. Nanti kawasan dalam ni yang kawasan tekanan rendah akan diisi oleh air sehingga dia jadi penuh. Okey. Dengan bantuan tekanan atmosfera, dia akan menekan cecair tadi untuk masuk ke dalam kawasan tekanan rendah. Untuk yang terakhir ni, Cikgu nak Zahra baca. Allah. Kita ada satu lagi lah, pembersih vacuum. Betul habis. Ada dua lagi. Picagari dengan pembersih vacuum. Okey, picagari ni Zahra. Apabila omboh ditarik ke atas, isi padu udara dalam silinder bertambah. Hal ini menyebabkan tekanan udara yang rendah terbentuk dalam silinder. Tekanan udara yang lebih tinggi di luar tekanan atmosfera akan menolak cecair masuk ke dalam picagari. Okey, terima kasih. So kat sini tekanan yang rendah tu dalam ni lah. Ni tekanan rendah ni. Tekanan tinggi kawasan dalam air ni. Sebab apa? Sebab tekanan atmosfera duduk tekan dia. Nanti lama-lama dia masuk dalam tu lah. Okey, untuk yang terakhir ialah pembersih vacuum. Pembersih vacuum ni kita kata vacuum lah. Macam mana habuk boleh ditarik masuk ke dalam pembersih vacuum. Perasan tak? Bila kita on saja vacuum, dia akan ada bunyi satu bunyi kuat. Bunyi kuat tu sebenarnya adalah bunyi kipas. Okey, kipas tu akan sentiasa berpusing supaya dia boleh menyedut udara dalam vacuum keluar. Dia ambil udara daripada vacuum, dia bawa pergi keluar. Sebab tu kita duduk belakang vacuum, kita rasa ada angin panas tu. Sebab kipas tadi dia paksa udara keluar. Kenapa dia paksa udara keluar? Sebab dia nak pastikan dalam ni jadi kosong. Okey, dalam ni kosong. So kalau kosong, maksudnya tekanan jadi rendah. Dekat bahagian luar yang ada tekanan tinggi, iaitu tekanan atmosfera, akan menolak habuk masuk ke dalam kawasan tekanan rendah. So kawasan ni lah kita akan letak bag vacuum. Okay. So kawasan yang tekanan rendah ni lah yang akan ada bag vacuum. Jadi habuk-habuk akan terkumpul di dalam bag vacuum tersebut. Nanti bila dah banyak kita buang lah. Okay. Berbeza dengan kita sapu sampah. Kalau kita sapu sampah dia tak akan tersedut lah. Kita kena tarik dia pergi satu tempat. Lepas tu kalau ada angin ke apa nanti kita punya sampah akan lari di tempat lain pula. Jadi lagi bagus kalau awak guna vacuum sebab vacuum lebih bersih. So setakat tu saja kelas kita hari ni. Satgi cikgu akan hantar gambar-gambar ni untuk kita buat nota. Buat ada lagi nota ni sebenarnya? Nota ni buat ada lagi? Belum. Nota tajuk tekanan kita tak buat lagi kan? Last kali nota itu kita buat sampai mana? Ya. Siapa ada buku nota depan dia? Cuba tengok. Last kali nota buat sampai mana? Yang beban daya fulcrum. Yang fulcrum itu tu kan? So hari ni kita buat nota ni. Ya. Okay? Sekejap lagi cikgu tampal gambar-gambar ni dalam awak punya grup WhatsApp. Okay, semua terima kasih kerana join. Jangan lupa tulis kehadiran. Kalau siapa yang masuk Google Meet, tulis GM. Okay? Terima kasih semua. Bye. Terima kasih cikgu. Terima kasih cikgu. Bye, cikgu. Bye cikgu.